لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia itu yang cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendapatkan kamu dan akan mengejar kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dipulangkan pada satu alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di waktu itu akan didedahkan balik setiap amalan-amalan yang telah kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, sempena dengan peristiwa yang sedang kita lalui pada saat ini, di mana kita sedang membilang jumlah-jumlah kematian yang sedang berlaku di kalangan kita pada saat ini, di mana kematian yang ada dalam hidup kita ini, kita tidak dapat lari dalam kehidupan setiap di kalangan kita, kerana kita tahu bahawa perjalanan hidup kita di atas dunia ini, Allah tak jadikan kehidupan kita untuk dunia saja, tidak. Tetapi Allah jadikan kita hidup ini untuk lebih kurang 5 alam yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita. Alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini, yang disebut dengan alam kandungan ibu. Alam ini alam yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Saya yakin tidak ada seorang pun di kalangan kita yang menyebut, saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Habis kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada periuk, Ustaz, misal contohnya. Saya keluar daripada buluh betung, orang kita jawab dahulu. Saya keluar daripada itu, saya keluar daripada ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya hakikatnya kita ni semua keluar daripada perut ibu kita, daripada kandungan ibu kita. Bila kita hidup di alam kandungan ibu, kemudian kita tak selama-lama dalam kandungan ibu. Satu ketika Allah paksa kita keluar daripada kandungan ibu kita. Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa dalam hidup kamu. Kemudian Allah keluarkan pada jasad ibu kita ini. Bila kita keluar, para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kita keluar daripada perut ibu kita, kita hidup di alam yang kedua ini. Alam kedua ini dipanggil alam fana, alam yang hancur. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran,
kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Hidup di dunia ini hidup berkekalankah dalam hidup kita di alam fana ini? Tak. Allah tak jadikan kita kekal. Allah paksa kita daripada kita menjadi bayi, kemudian kita menjadi kanak-kanak, kemudian kita menjadi yang disebut dengan orang dewasa, kemudian kita meniti usia tua. Kemudian sampai satu ketika Allah panggil untuk kita dihadapkan di hadapan Allah. Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa ni akan merasai kematian. Allah sebut demikian. Tak kira kamu ustaz ke, kamu yang berhormat ke, kamu siapa pun kamu, za'iqatul maut, akan merasai kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua ganjaran-ganjaran kamu, semua balasan-balasan untuk kamu ni Allah sediakan di hari akhirat nanti. Balasan ini ataupun amalan yang kita buat di dunia ini, ni tempat yang kita beramal. Dunia ni tempat kita beramal. Tapi waktu mana kita sampai lepas pada ini, kita akan hidup. Hidup di alam yang ketiga, yaumul jaza, hari yang Allah akan mula membalas pada diri kita. Maknanya lepas pada kita hidup di alam dunia, kita akan hidup di alam yang ketiga. Alam ketiga ni dipanggil alam barzah. Dalam Al-Quran Karim Allah sebut 2 kali tentang barzah. Barzah ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam waktu mana Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun. Allah, orang yang dalam kubur tu, waktu mana masuk saja dalam kubur, masing-masing hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika mana sampai saat kematian di kalangan manusia itu, lalu mulut masing-masing sebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalla, Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Waktu mana manusia ni sebut, kalaulah aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Lalu malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu kata kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzah sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Barzakhun yang disebut itu maknanya kita hidup di alam barzah. Yang ni nak sebut gambaran yang 3. Hidup di alam barzah ni insya-Allah dalam siri-siri lepas pada maghrib ini insya-Allah kita akan cuba cerita tentang mengenai bagaimana suasana barzah, bagaimana keadaan barzah dan sebagainya. Kita akan cerita dalam siri-siri nanti insya-Allah. Walau mana sekalipun hidup ke tak hidup di alam yang 3 ni, hidup para hadirin sekalian. Dalam hidup kita ni kita akan hidup balik. Lepas pada kita hidup di dunia, kita kena yakin dalam jiwa kita, aku kena hidup malam pertama di barzah. Aku kena hidup malam yang kedua di barzah. Aku kena hidup di alam yang ketiga, di alam yang 3 ini, dipanggil barzah tersebut. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup? Tak lagi. Kita akan hidup di alam yang keempat. Bangun kita di padang mahsyar Allah. Lepas pada Allah jadikan alam barzah, semua di kalangan kita kena bangun. Ni cerita pada anak-anak kita, bagi tahu pada keluarga kita. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam barzah. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Semua bangun di padang mahsyar. Waktu mana bangun di padang mahsyar, masing-masing akan mula sibuk tanya, man ba'atsana min marqadina? Siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Lalu masing-masing mendengar satu jawapan, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Para penonton yang dihormati sekalian, waktu mana sampai di padang mahsyar Allah, manusia dan juga jin mula dikumpulkan, bangun balik. Bila bangun balik di padang mahsyar, masing-masing akan dicabar oleh malaikat. Malaikat cabar, ya ma'syarul jinni wal ins,
in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari hari ni, lari sekarang. Lari kamu sekarang. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari di padang mahsyar Allah kecuali yang dilepaskan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di padang mahsyar. Bila sampai di padang mahsyar untuk diadili manusia, Allah sebut, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pisah kamu wahai penjenayah-penjenayah. Jangan duduk sekali dengan orang-orang salih ni. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tidakkah kamu dengar, kamu ingat janji aku pada kamu wahai anak cucu Adam. Alla ta'budus syaitan. Wahai anak Adam, jangan kamu sekali-kali kamu sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu menjadi musuh yang paling nyata dalam hidup kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa anibuduni. Hendaklah kamu jadi hamba pada aku. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang paling lurus. Ya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk jalan kita ni untuk sampai kepada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadili di padang mahsyar, kemudian kita akan melalui titian sirat. Panjang masa kita ini, kalau Allah bagi peluang pada kita, kita akan cerita sampai titian sirat, sampai pada alam yang akhir sekali yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. Saya sengaja pada malam yang baik ini, saya nak sebut, bila sebut saja tentang syurga neraka, Allah sebut terus, khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, kekal tentang kamu dalam neraka sampai bila-bila. Sama je. Maknanya ada lagi ke alam lepas pada alam tersebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam yang perlu kita sampai lepas pada tersebut. Para hadirin dan para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kaji 5 alam yang saya sebut sebentar tadi, kita akan dapati alam dunia ni merupakan alam yang paling penting untuk kita betulkan jalan hidup. Sepanjang kita hidup ni, alam kandungan ibu bukan alam taklif. Dia panggil alam tanggungjawab. Dalam kandungan ibu tu, masa tersebut kitanya diberi secara percuma. Allah Subhanahu wa taala bagi. Segala-galanya Allah siapkan. Allah jadi daripada diri kita sampai kita keluar daripada kandungan ibu. Bila kita keluar daripada kandungan ibu, masih lagi Allah bagi segala elang-elang, Allah bagi segala peruntukan pada kita ni dengan segala kelengkapan cukup sampai pada usia kita akil balik. Start daripada mula akil balik sampailah kita mati. Ini di antara masa yang paling penting dalam hidup. Dalam hidup kita ni, yang inilah masa untuk kita nak menentukan jalan hidup kita ni. Jalan hidup kita ni, saya biasa sebut dalam hidup kita ni, jangan kita lari daripada fokus perjalanan kita ni daripada satu tempat ke satu tempat. Jangan. Ramai di kalangan kita, bila dia hidup di atas dunia, dia lari fokus dia. Dia tak nampak jalan hidup dia nak pergi ke akhirat Allah. Dia nampak dia kena besarkan rumah. Dia nampak dia kena banyakkan harta. Dia nampak dia nak kenyangkan perut dia. Yang menyebabkan bila manusia ni lari daripada fokus dalam hidup ni nak ke akhirat Allah, kita kena tahu nak ke akhirat Allah ni macam mana, nak pergi ke syurga Allah. Dalam hidup kita ni tak usahlah cerita rumah besar macam mana pun, tak usahlah kita nak cerita tentang hebat macam mana pun jawatan kita. Untuk apa kita rumah besar, kereta mewah, segala benda ada atas dunia, bila masuk kubur, masuk neraka terus. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hidup kita ni, biar kita nampak perjalanan hidup kita. Kita berfokus jalan hidup kita. Aku di dunia ni, Rasulullah sebut, dunia ni tempat pengembaraan perjalanan orang yang mengembara berhenti sekejap di dunia. Di dunia ni kita buat amalan. Yang kita nak pergi ke akhirat. Bila kita nak pergi ke akhirat dalam hidup kita, nak pergi kepada syurga dalam hidup kita, nak jauh daripada neraka Allah, kita kena lurus dalam hidup kita. Satu tiap-tiap kali mana kita salat, kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim.
kita sebut, Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa tiap-tiap kali mana kita solat, start daripada kita mula akil balik, sampai pada kita ni mati tu, mulut kita tak berhenti sebut ihdinas siratal mustaqim. Jawabnya kenapa dia? Kerana ramai hidup kita ni atas dunia ni tidak berada pada siratal mustaqim. Habis tu kita berada pada jalan mana? Ghairil maghdubi alaihim, yang disebut dalam solat kita, ya Allah, janganlah kamu humbankan aku ni di kalangan orang yang al-maghdubi alaihim waladdallin, dan juga orang yang sesat dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala ajar, minta pada Allah, janganlah aku ni termasuk di kalangan orang yang dibenci oleh Allah dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Al-maghdubi alaihim dan juga ad-dallin. Cerita panjang dalam bab ni. Tapi kenapa saya nak sebut perkara demikian? Jawabnya kerana bila kita ni hidup di atas dunia ni, kita jadi dalam keadaan lari daripada jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita hidup atas dunia ni jadi leka. Malam ini saya nak sebut bagaimana untuk kita jangan terleka dalam hidup kita. Di antara cara yang Allah ajar pada diri kita supaya kita tidak terleka dalam hidup ni, ingat terhadap kematian. Ingat pada mati ni untuk tidak melekakan jalan hidup kita. Bila kita hidup di atas dunia ini, pastikan diri kita ni biar lurus jalan hidup kita ini. Bila kita ingat pada mati, yang ni menjadi penting. Yang menyebabkan saya, bila saya sebut tentang mengenai perjalanan hidup ni, jangan kita ni hidup ni fikir tentang nak hidup sepanjang masa. Nak rasa nikmat sepanjang masa. Nak rasa pada diri kita ni, dalam hidup kita ni rasa suka sepanjang masa. Tak. Tapi kena ingat, ada satu masa yang akan menyebabkan dalam hidup kita ni akan jadi terkejut dan tergamam pada diri kita. Bila masa kita terkejut dan bila masa kita akan jadi tergamam dalam hidup kita? Bila kita ni berlakunya kematian. Para hadirin sekalian boleh tengok bagaimana bila COVID-19 ini berlaku dalam masyarakat kita. Orang kita jadi terkejut dan tergamam. Masing-masing cuba melarikan diri daripada kematian dalam hidup kita. Dan dalam hidup kita ni, Allah dah sebut dah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kalau ada di kalangan kamu yang cuba melarikan diri daripada kematian. Bukanlah maksud saya untuk kita pergi dapatkan mati itu, tidak. Tapi maksud kita ni, dalam hidup kita ni, ramai mana orang kita ni jadi takut pada COVID-19 ini, sehingga kan kita terlupa tentang yang berada di sebelah sana. Yang berada di sebelah kematian itu. Ya, kita lari. Islam suruh kita selamatkan diri, betul. Daripada kena penyakit-penyakit ni. Ya, betul. Dalam hidup kita. Tapi janganlah kita ni nak selamatkan diri sampai kita tak buat persiapan untuk nak hidup lepas pada kematian kita. Ini satu kesiapan yang besar yang berlaku di kalangan kita. Bila orang kita ni, dia sendirinya tak pergi semayang berjemaah. Tak pergi semayang Jumaat. Tapi dalam masa yang sama, kat rumah pun tak semayang. Kemudian, waktu mana zuhur pun tak solat. Pada diri mereka sebut, Quran pun tak baca. Maknanya kita ni rugilah dalam hidup kita. Sedangkan Allah dah sedang mengingatkan seorang-seorang mereka yang mati ni sendiri. Sekarang semua jadi tak ada nilai. Rumah kita besar mana pun, hanya duduk sementara saja. Kemudian harta benda kita banyak macam mana pun, dalam hidup kita ni, hanya kita rasa sekejap je. Lepas pada kita mati nanti, harta-harta kita ni tak ada manfaat dah untuk kita dalam kubur sekejap lagi. Kemudian anak pinak kita ni yang ada pada kita ni, sekejap je kita rasa. Kalaulah kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, saat tersebut sunyi kubur kita. Tak ada orang baca doa untuk diri kita. Tak ada nilai anak-anak kita secerdik mana pun. Masuk universiti bagaimana sekalipun. Tapi tiba-tiba dia buat dosa terhadap apa yang kita tidak ajar pada mereka sebut, yang menyebabkan kita terbeban di dalam kubur nanti. Para penonton yang dihormati sekalian, apabila kita cerita tentang mengenai bab begini, lalu para alim ulama dia suruh kita ni sentiasa ingat pada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis-hadis Rasulullah banyak Rasulullah sebut, "Aqsiru hadimul lazzat." Perbanyakkan dalam hidup kamu menyebut satu benda yang menunjukkan kehancuran kelazatan dalam hidup kamu. Lalu
Lalu sahabat-sahabat diam. Sahabat-sahabat diam bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aktsiru hazimul lazzat. Bila diam je sahabat-sahabat menunjukkan bila begitu Rasulullah faham sahabat-sahabat ni tak faham apa dia yang boleh menghancurkan kelazatan hidup. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut. Rasulullah kata pada dia, zikrul maut, sebut tentang mati. Rasulullah sebut demikian. Sebut tentang mati. Bila kamu sebut tentang mati, yang menyebabkan di waktu ini kamu akan terlupa segala nikmat-nikmat yang lazat-lazat yang kamu miliki dalam hidup kamu. Ini cara Islam diajar pada diri kita. Ingat tentang mati. Kenapa Islam nak suruh kita ingat tentang mati ni? Malam ni saya nak sebut ada beberapa sebab. Allah Subhanahu Wa Taala ajar untuk kita ni sentiasa ingat tentang mati ni sendiri. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa sebut, ingat tentang mati ni menunjukkan kecerdikan pada seseorang. Orang ni cerdik. Rasulullah ajar demikian. Siapa-siapa yang hidup dia dalam sentiasa ingat terhadap kematian, tanda cerdik pada diri dia. Kita ni jangan jadi orang bodoh, jangan. Jadi orang cerdik. Macam mana kita anggap sebut tentang mati, ingat pada mati ni akan menjadikan kecerdikan dalam hidup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia sebut bahawa pernah ditanya pada Rasulullah, siapa mukmin yang paling cerdik ya Rasulullah? Pernah ditanya. Sayyidina Umar sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu tolong sebut siapa orang mukmin yang paling cerdik ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu orang yang paling banyak mengingati kematian dan paling bersiap menghadapi saat masa-masa setelahnya. Mereka lah orang-orang yang paling cerdik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah sebut, orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang menyiapkan diri dia untuk hidup lepas pada dia mati. Ni cerdik ni, cerdik. Orang ni orang berfikiran panjang dalam hidup dia. Sebab tu saya pernah sebut pada parahan sekian. Pernah tak dalam hidup kita ni, dalam pemikiran kita fikir macam manalah aku nak hidup dalam lepas pada aku mati nanti, bila malam tamu dalam kubur, bayang tak pada diri kita ni, macam mana waktu mana kita letak jenazah kita letak dalam kubur, waktu tersebut kubur kita ni wangi ke tak wangi kubur kita? Cuba kita tanya dalam diri kita ni, aku ni kalau aku mati ni, masuk dalam kubur je, agak-agak kubur aku ni jadi wangi ke tak wangi? Kemudian bila orang dah mula tutup liang lahat kita ni, kita nampak ujung kaki kita tu berdiri malaikat muka dan nakir tu. Waktu mana berdiri malaikat muka dan nakir tu, kita nampak tak? Ada tak budak muda yang kacak, yang handsome, yang duduk di hujung kaki kita ni, berdiri depan pada malaikat muka dan nakir? Ada tak pada diri kita terfikir, waktu mana orang dah mula tutup liang lahat kita ni, kemudian kedengaran bunyian dah mula tutup tu, bunyi dah degung kubur kita ni, tapak kaki malaikat muka dan nakir dah mula heret tubuh badan dia ni, bawa belantan tu bergerak. Orang dah tengah tutup liang lahat kita tu, berdiri malaikat muka dan nakir depan muka kita ni. Bila kubur kita di kebumi parah lutut tu, agak-agak waktu tersebut ada tak Quran yang duduk diri depan pada kita, berhadapan dengan malaikat muka dan nakir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat muka nakir? Kerana Al-Quran yang kita sentiasa baca dalam hidup kita menjadi yang disebut dengan peguam bela bagi pihak diri kita ni. Terbayang tak dalam pemikiran kita lah, dalam pemikiran kita, macam mana sekiranya waktu mana orang dah tutup kubur kita ni, tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ular sebesar tengkuk unta tu lalu dekat yang disebut dengan tubuh badan kita ni. Kemudian lalu tu, macam mana kita nak pegang ular tu ataupun kita nak matikan ular tersebut? Terbayang tak dalam hidup kita ni, bila keluar kala jengking, kemudian keluar bauan dan sebagainya, kala jengking sebesar telapak tangan ni lalu saja depan muka kita, kemudian waktu mana dia lalu depan muka kita ni, kita boleh pegang, kemudian kita boleh matikan kala jengking tersebut. Macam mana kita nak suruh kubur ni, bila kita tak boleh jawab, malaikat tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka tu,
kubur ni nak menghimpit badan kita tu dalam tanah tu, macam mana kita nak lapangkan balik kubur kita ni sendiri? Bila kita boleh bayang macam ni, kita fikir seorang-seorang dalam hidup kita ni, kita berfikiran seorang-seorang, aku ni macam manalah nak lalui malam-malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam seterusnya dalam kubur. Biar roh kita ni berterbangan dengan yang disebut dengan bersama dengan roh-roh mereka yang mukmin di arasy Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam saat mana jasad kita mula dihancurkan di sisi Allah. Bila jasad kita dah mula hancur, roh kita ni berterbangan di arasy Allah, saat tersebut kita berada dalam syurga Allah. Boleh tak kita bayangkan suasana tersebut? Dan macam mana kita nak jadi macam tu? Mula kita sibuk tanya orang, macam mana ya nak matikan ular ni? Macam manalah kita nak suruh kubur kita jadi lapang, berubah kubur kita menjadi warna hijau yang cantik, kemudian tumbuh rumput-rumput daripada bawah ni, keluar rumput-rumput yang bau wangi semerbak, nampak tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak dapat keadaan yang demikian? Kalau kita boleh fikir macam ni, para hadirin sekalian, tanda cerdik. Rasulullah kata cerdik dah tu, ada di kamu. Kamu dah fikir dah. Macam mana kamu nak hidup dalam kubur? Orang tanya kita, kenapa nampak rajin baca Quran? Kita pun jawab, mudah-mudahan kubur saya menjadi lapang. Di waktu mana malam pertama saya dikubur, sehinggalah malam-malam yang indah saya berada di alam barzah nanti. Orang tanya soalan pada kita. Kadang-kadang kita ambil duit kita infak. Orang tanya, kenapa banyak sangat infak ni? Kenapa tolong kerja-kerja begini? Kan elok sekarang ni, diam je dalam rumah. Tak payahlah kita nak buat kerja yang lain dan sebagainya. Kita jawab, manalah tahu kalau saya dalam kubur nanti, infak saya ini akan menjadikan penerang dalam kubur saya. Waktu mana saya berada dalam kubur, sampai saya dibangkit masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jawapan-jawapan ini, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita boleh buat macam tu dan kita niat macam tu, tanda kita orang yang cerdik. Anda cerdik dah tu dalam hidup. Kalaulah kita ni hidup dalam keadaan yang kita ni hanyut je dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wal ajiz, dan orang yang bodoh. Orang bodoh ni kamu biasa jumpa tak? Orang bodoh ni orang sepak tin tepi jalan ke? Orang yang baju dia kusuk masai, rambut dia dalam keadaan kusuk masai, baju dia bau hangit, bau begitu. Tu orang bodoh ke? Tak. Orang yang bodoh ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ittaba'a hawahu. Orang yang hidup dia layan hawa nafsu dia. Layan je hawa nafsu. Melayan hawa nafsu ni ramai di kalangan kita. Layan hawa nafsu, layan syaitan dalam hidup. Layan apa dia dah? Layan dunia yang tak tahu ke mana-mana dalam hidup ni. Layan je dalam hidup dia. Lepas tu, watamanna 'ala Allah. Lepas tu dia letak angan-angan dia pada Allah. Orang tanya dia, tak semayang ke? Tak. Kenapa kamu tak semayang? Aku penat, dia jawab. Aku takut dengan COVID-19, disebut demikian. Habis tu, yang kamu tak semayang tu, kenapa yang kamu tak semayang? Kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penakut dengan COVID-19, disebut. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Wa tamanna 'ala Allah. Dia letak angan-angan dia dengan Allah. Jangan begitu. Dalam hidup kita orang mukmin ni, orang yang hidup dalam keadaan yang kita ni biar jadi orang cerdik. Bila kita ingat mati jadi cerdik terus. Waktu Islam suruh ajar pada diri kita, keluarga kita. Sikit je kita cakap, ingat mati. Jangan main-main. Jangan kita sekadar kita sebut-sebut. Ada di kalangan kita dia ejek, dia kata, tu ustaz mati ya tu. Misal contoh ni. Dia sebut demikian. Kita berjawab, Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya ingat pada mati. Hidup ni jangan kita ni mempelekeh tentang bab mati, jangan. Bila berjumpa dengan mati, tahulah bagaimana keadaan seorang. Dalam hidup kita ni, di antara perkara yang kita kena sentiasa ingat sangat, nak suruh nampak cerdik dalam hidup kita ni, ingat mati. Kerana lepas pada mati ni, ada hidup dalam barzah. Lepas pada hidup dalam barzah, hidup balik daripada mahsyar Allah. Bila hidup daripada mahsyar Allah, Allah dia nak hidupkan satu alam ke satu alam ni, Allah lalukan rentaskan perjalanan. Mati ni, lepas pada mati itu mati begitu saja kan?
begitu sajakah dalam hidup? Tak. Mati ni, sebelum daripada mati, kamu kena melalui saat sakarat, dipanggil. Demikian juga, bila kita nak bangkit daripada mahsyar, bangun daripada mahsyar, lepas pada kita bangun daripada mahsyar ni, bangun-bangun begitu sajakah? Tak juga. Allah jadikan dulu yang disebut dengan namakan sangkakala, tiupan sangkakala. Bila tiup yang disebut dengan hari kiamat, bila berlaku hari yang iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ni semua ni Allah cerita hari-hari yang membingungkan manusia. Nak mati tu pun bingung. Orang nak mati ni, tuan-tuan ingat ke? Kalau dia mati tu, dia bila kena peluru ke, mati terus begitu saja. Tak, dia ada sakarat. Orang yang kena penyakit-penyakit ni, lepas pada dia kena penyakit, dia mati begitu saja. Tak, dia ada sakarat. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ni satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Sakarat tu satu, nak lalui sakarat. Kemudian masuk dalam kubur tu satu. Dalam keadaan ujian pada diri kita, masuk dalam kubur tu, berhenti ke masuk dalam kubur? Tak lagi. Banyak lagi sesak jawab dalam kubur tersebut. Jalanan nak bangun di pada mahsyar lagi. Kemudian nak sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Sehingga nak melalui titian sirat, sampai nak masuk dalam syurga Allah. Panjang lagi ceritanya dalam hidup kita ni. Tapi semua tu terkumpul sekarang. Nak suruh kita ni selamat di sana nanti, nak suruh selamat bila masuk dalam kubur selamat, bangun di pada mahsyar selamat, nak suruh kita melalui titian sirat nanti pun selamat, nak suruh sampai masuk dalam syurga selamat. Betulkan kat sini sekarang. Macam mana nak suruh betul? Biar sentiasa ingat mati dalam hidup kita. Bila kita ingat pada mati, itu tanda kecerdikan yang pertama dalam kehidupan kita. Yang kedua, disebut dalam pada diri kita ni, nak suruh pada diri kitanya, kenapa Islam suruh ingatkan mati? Dia akan membersihkan dosa dan juga kita mula jadi zuhud terhadap dunia. Ingat pada mati ni, dia akan menjadikan diri kita ni sentiasa nak bersih daripada dosa. Kita tak nak terlekat diri kita dengan debu-debu dosa. Debu-debu dosa tubuh badan kita ni, kalau kita ni ada benda yang kita senang buat salah pada diri kita ni, bila kita buat salah, dia buat dosa. Ada dosa. Bila kita ada dosa, kita jangan biarkan dosa tu melekat tubuh badan kita. Bila melekat tubuh badan kita, dosa kita ni melekat tubuh badan kita, menyebabkan hati kita ni jadi keras. Islam dia nak suruh dalam hidup kita ni, di antara benda yang kita kena sentiasa pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, nak suruh kita jangan ada dosa, ingat mati. Ingat mati je. Pernah dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, perbanyakkanlah mengingati kematian, kerana hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan kalian zuhud terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ingat mati ni. Rasulullah kata, ingat mati ni maksudnya bukanlah kita ni berjalan sebut mati, tidak. Ingat mati ni, kita sedang sekarang ni. Elok ni, zaman-zaman kita ni bilang jumlah mati. Hari ni ada lagi kematian. Bila COVID-19 ini, sebut orang tu mati. Ingat pada diri kita. Bila kita ingat mati ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang ingat pada mati, dia tak nak menghadap depan Allah dengan dosa. Ni cara demikian. Orang yang siapa saja yang kena COVID-19, yang tak kena lagi COVID-19, dan kita harap supaya kita tak kena COVID-19 ni, di antara benda yang kita kena bersih sangat sebelum pergi berjumpa dengan doktor, sebelum kita berjumpa dengan nurse dan sebagainya, di antara perkara yang kita kena jaga sungguh, pergi bersihkan apa dia? Hati kita. Bersihkan diri kita daripada dosa. Bila kita bersih daripada dosa, macam mana cara nak bersih dosa? Taubat. Kita mula minta ampun pada Allah. Ya Allah, sebut tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Ataupun mulut kita ni, kita sentiasa sebut apa dia? Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Dosa ma qaddamtu wa ma akhartu, dosa yang lepas dan dosa yang akan datang ya Allah. Dosa-dosa ni yang kita minta ampun pada Allah. Minta supaya bersih dosa. Dan Rasulullah kata, bila kamu ingat mati, kamu jadi zuhud terhadap dunia. Zuhud. Kenapa Rasulullah sebut zuhud terhadap dunia?
kita jadi tamak pada dunia. Tak rasa nak. Iyalah kalau kita tamak terhadap dunia, banyak benda di dunia ni pun dalam hidup kita, lawan pada zuhud ni dipanggil tamak. Bila banyak pun kita nak buat apa? Orang yang geran tanah dia banyak, berkepul. Saya berjumpa dengan orang yang geran tanah dia banyak. Dia nak buat apa geran banyak tu? Dia simpan. Dia kata simpan, ustaz, nanti bila naik harga tanah ni, harga tanah kita jual. Dia simpan, tengok dia mati dahulu. Tanah dia, milik dia. Dah jadi harta orang lain pula dalam hidup. Kereta kita banyak, bergudang-gudang kereta kita, misal contoh. Yang kita naik sebuah je. Yang kita naik dalam hidup kita. Oleh demikian, dalam hidup kita ni, bila kita ni ada harta banyak mana pun, ada kedudukan hebat mana pun, ataupun ada jawatan kita sebesar mana pun, bila kita ingat mati, kita akan tertumpu fokus pada diri kita. Aku kena guna untuk menyelamatkan diri aku untuk akhirat Allah SWT. Orang yang ingat pada mati ni, dia tak berani nak buat makan rasuah. Orang yang ingat pada mati ni, dia jadi pada diri dia, tak ada perasaan tamak terhadap dunia, tak ada. Nak menipu orang pun tak berani. Kenapa? Kerana kalau aku tipu di dunia ni pun, masuk dalam kubur nanti Allah tunjukkan balik. Yang menyebabkan aku kena balik pada diri aku. Yang ni, pada diri kitanya, Rasulullah kata, bila kamu ingat pada mati, akan menyebabkan diri kamu ni, membersihkan dosa kamu, dan menjadikan diri kamu zuhud terhadap dunia. Zuhud ni, lawan pada zuhud, maknanya tamak dalam hidup kita. Jika kalian mengingati ketika mana kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Rasulullah sebut demikian. Siapa-siapa yang dia ingat pada mati, saat mana dia banyak harta, dia akan guna harta-harta dia untuk di jalan Allah. Dia akan guna untuk di jalan Allah SWT. Dia tahu dah, aku ni banyak harta, bukan Allah nak suruh aku untuk dia aku seorang pun. Tapi harta yang aku ada ni, aku kena guna untuk Islam. Cari orang nak buat masjid, pakat dengan orang ramai. Jom kita buat masjid, saya sumbangkan banyak ni. Ataupun tengok rumah-rumah sekolah-sekolah tahfiz, dia berjumpa dengan ustaz, berapa tanggungan untuk nak tanggung pelajar-pelajar tahfiz ni. Saya sanggup untuk nak tanggung pelajar-pelajar tahfiz ini. Kerana apa dia? Sekolah-sekolah tahfiz ni, kebanyakan tak ada bantuan, tak ada peruntukan yang kita dapat khusus daripada kerajaan dan sebagainya. Oleh demikian, orang ramai yang ada harta ni, kamu simpan pun harta benda kamu, waktu mana kamu mati nanti, kamu rugi pada diri kamu. Menyesal je. Oleh demikian, guna harta. Rasulullah kata, guna untuk kerja-kerja agama. Ini zaman-zaman kita sekarang ni pula, orang kena COVID-19 ini pula. Orang ramai tak kerja. Duduk kat rumah, tak ada rezeki. Tak ada dah pendapatan. Jadi macam mana? Kita ambil bahagian kita, duit zakat kita agihkan pada mereka-mereka yang berkepatutnya untuk dapatkan bantuan ini sendiri. Jika dia mengingati ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian reda dengan kehidupan yang sementara ini sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang ingat mati, di saat mana dia kaya, dia guna harta kekayaan dia untuk kerja Islam. Kalau di saat mana dia sedang miskin, ada orang miskin kata, saya ustaz, harta tak ada, saya susah dalam hidup saya. Kamu miskin, kamu akan jadi apa dia? Kamu reda dengan apa yang Allah kurnia dalam hidup kamu. Kita ni reda pada diri kita mula sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mulut kita ni sebut aku reda lah Allah itu Rabb aku. Islam ni satu cara hidup aku. Dan Nabi Muhammad itu nabiyyan wa rasulah. Nabi aku dan juga rasul dalam hidup aku. Ini tanda yang demikian. Kemudian yang ketiga, ingat pada mati ni akan menjadi hiburan bagi orang mukmin. Orang mukmin bila ingat pada mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, ia merupakan satu hiburan dalam kehidupan kita. Kita pelik kan? Macam mana boleh jadi hiburan pula? Ingat pada mati jadi hiburan. Kerana orang mukmin sepanjang hidup di atas dunia ini, semuanya kepenatan dalam ketaatan pada Allah. Ini kena ingat betul-betul. Bila kita jadi orang mukmin, kita akan penat dalam mentaati perintah Allah. Penat, kecaman orang, cacian orang, makian orang, kita akan penat. Tapi dalam penat kita menghadapi cacian, makian yang dilakukan oleh manusia ni pada diri kita,
Bila kita penat dengan cacian makian ini sendiri, tapi kita yakin, lepas pada kita masuk dalam kubur, kita akan mula berehat daripada kepenatan yang panjang. Waktu mana kita hidup di atas dunia ini sendiri. Orang mukmin dia terhibur dengan mati. Orang mukmin dia akan rasa seronok. Sikit lagi kita akan sebut. Kenapa Islam diajar dalam hidup kita ni, jangan kita minta mati. Tapi kalau kita dapat mati, maka peluang pada kita jadi satu kenikmatan dalam hidup kita. Ini disebut dalam kitab diajar pada diri kita demikian. Sebab pernah berlaku, Sufyan mengisahkan, seorang tua pernah memberitahu kami bahawa Rasulullah SAW pernah berwasiat pada seorang seraya berkata, perbanyakkanlah mengingati kematian. Nescaya hal itu akan menjadi hiburanmu daripada kedukaan selain itu. Rasulullah SAW pernah sebut demikian. Ini nak gambarkan pada diri kita yang namakan dengan Rasulullah sebut, orang mukmin banyakkan mengingati mati. Bila kita ingat pada mati, dia akan menghiburkan kita daripada kedukaan. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, jadi orang mukmin ni banyak benda yang kita rasa beban dalam hidup. Orang sibuk tanya, bila sembahyang hajat nak mustajab? Dia tanya. Orang sibuk mengejek kita kan. Orang tanya, yang kamu kata bila bersedekah, lagi banyak rezeki, lagi banyak rezeki. Yang aku ni banyak bersedekah, tak banyak-banyak pun rezeki. Orang sebut pada diri kita demikian. Kadang-kadang pada diri kita, diejeknya. Tu harapkan pak lebay dia disebut. Ada orang ejek, penunggang agama. Orang sebut demikian. Itu bukan ustaz sangat tu. Tu penunggang agama. Orang ejek. Bukan kita je kena ejek. Nabi Muhammad SAW diejek dan digelarkan dengan anak zina. Rasulullah SAW digelarkan dengan orang gila. Ejekan-ejekan yang kena pada Rasulullah SAW. Kalau nak kira sedih, Rasulullah lah yang selayaknya sedih. Tapi dalam hidup kita ni, Allah ajar dalam pada diri kita, bila kita ingat pada mati, pada diri kita ni, tak ada sedihnya. InsyaAllah lepas pada kita meninggal dunia, bila kita menghadap di hadapan Allah, kita akan jauh lebih indah daripada kita hidup dalam keadaan yang sementara ini. Dengan syarat kita jadi orang mukmin. Orang mukmin dia akan jadi demikian. Disebut dalam hadis yang lain, sebut Zaid As-Salmi menceritakan bahawa Nabi SAW jika menenangkan para sahabat yang leka, dengan suara tinggi Rasulullah sebut, telah datang pada kalian kematian sebagai sesuatu yang pasti, sama ada itu merupakan kesengsaraan ataupun kebahagiaan. Rasulullah kalau tengok sahabat-sahabat ni tengah leka je dalam hidup, hanyut je dalam hidup, Rasulullah jawab, sebut terus, telah datang pada kalian kematian. Mati ni sama ada dia menjadi kesengsaraan ataupun kebahagiaan pada seseorang tersebut. Bagi orang mukmin, dia akan menjadikan kegembiraan dalam hidupnya. Kemudian Wadihin bin Atha menceritakan bahawa Rasulullah SAW jika merasa ada kelalaian pada orang yang akan kematian, beliau mendatangi mereka dan mengetuk pintu. Lalu Rasulullah berucap 3 kali. Kalau Rasulullah SAW dia tengok ada orang yang sakit tapi hanyut dengan kesakitan dia, hanyut dalam hidup dia tu dengan keadaan yang dianya lupa kepada Allah dan juga Rasul. Lalu Rasulullah berucap 3 kali, wahai sekalian manusia, wahai pemeluk Islam, telah datang kepada kalian kematian yang merupakan satu kepastian. Rasulullah akan sebut terus, wahai orang Islam, wahai orang mukmin, telah datang pada kalian yang disebut dengan kematian yang pasti akan berlaku. Dia datang dengan segala yang dibawanya. Dia membawa ketenangan. Rasulullah sebut, mati ni, bila kamu lepas pada kamu mati, kamu akan tenang. Dia akan mendatangkan kedamaian dan berkat yang melimpah bagi para walinya dan golongan para penghuni akhirat yang usaha dan keinginan mereka tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa setiap orang yang berusaha pasti mempunyai tujuan dan tujuan setiap orang yang berusaha adalah kematian. Rasulullah sebut demikian. Setiap orang yang buat kerja ni, dia tak ada tujuan ke? Tak ada matlamat ke? Ada matlamat. Tapi kemuncak dia, mati juga. Mati juga dalam hidup ni. Baik ia mendahulunya ataupun didahului oleh kematian itu. Sama ada berjaya dia dapat matlamat dia tu, yang turun rumah, berkejaran tiap-tiap hari. Dia kerja apa dalam hidup dia? Dia nak apa dia dalam hidup dia? Kadang-kadang dia dapat, kadang-kadang mati dahulu sebelum dia dapat.
benda yang diinginkan dalam hidup dia tersebut. Rasulullah ajar demikian dalam hidup kita ni. Ammar menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah Rasulullah bersabda, cukuplah kematian itu sebagai satu peringatan dalam kehidupan kamu. Ini hiburan bagi orang mukmin. Dia ada lebih kurang 10, saya baru sebut 3 baru kelebihan ini. Mudah-mudahan malam yang baik ini Allah bagi kebaikan pada diri kita dalam kita memahami kenapa Islam nak suruh kita ni sentiasa ingat pada mati. Dan malam ini insya-Allah kita memulakan cerita sikit, dan saya akan bawa dalam siri-siri ini sampailah bagaimana dekat nak mati, bagaimana suasana kita mati, lalu di waktu mana sampai kita di alam barzah. Dan mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita lah pada tiap-tiap malam-malam yang kita lalui ini. Saya tak bercadang nak panjang sangat, takut nanti kalau panjang sangat di kalangan kita, ramai di kalangan kita leka dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan di antara maghrib dan isyak ini dia akan membawa kebaikan yang terusan dalam hidup kita ini sendiri. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan yang telah diberikan kita buat sumbangan nasi bungkus hari ini. Alhamdulillah kita berjaya untuk nak menyumbangkan lagi. Ramai sahabat-sahabat yang telah menyumbang, dan kita telah bungkuskan nasi dan kita bagi pada polis-polis dan juga nurse-nurse dan doktor-doktor dan juga orang-orang yang susah, yang mereka ni kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang ni, di kalangan penduduk bandar di Shah Alam ini sendiri. Alhamdulillah sumbangan ini berterusan masuk, dan juga alhamdulillah hari ini kita telah membungkus lebih pada 200 bungkus lebih untuk kita sampaikan pada petugas-petugas frontliner ni yang berada di barisan depan. Dan saya harap supaya sahabat-sahabat yang masih belum lagi menyumbang, insya-Allah sebungkus nasi di kalangan kita ni banyak manalah yang dapat manfaat pada mereka tersebut, dan ganjaran daripada butir-butir nasi itu kita harap kita akan terlepas daripada penyakit-penyakit yang sedang dideritai ini, dan keluarga kita di kalangan keluarga-keluarga yang terselamat daripada ujian-ujian ini. Kalau ada di kalangan mereka yang keluarga yang telah terkena dengan cara demikian, boleh jadi infak-infak ini akan menyembuhkan pula penyakit-penyakit yang mereka deritai itu. Niat betul-betul, ya Allah tolong ringankanlah beban pada saudara-saudara kita yang telah kena COVID-19 ini, dan kita harap supaya Allah kafarah dosa-dosa mereka dan Allah jadikan kebaikan terusan. Saya harap supaya sahabat-sahabat boleh membantu, dan insya-Allah mulai pada besok kita akan agihkan pula kit makanan untuk mereka yang nak masak. Sama juga tuan-tuan boleh bank-inkan ke talian 3 talian ini, masukkan dalam 3 talian ini insya-Allah, sama ada Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB. Tuan-tuan boleh melalui online saja, masuk dalam RM7 untuk sebungkus nasi, tetapi untuk kit makanan ni RM50. Kita nak beli sardin, kita nak bagi beras, kita nak bagi beberapa bahan kelengkapan untuk ada yang nak masak sendiri kat rumah. Jadi kita nak bagi di rumah ni sendiri. Saya sendiri berpandangan bercadangnya untuk nak bagi bukan sekadar di Shah Alam saja, tetapi saya nak kembangkan di Jerantuk Pahang. Ada sekolah saya di Jerantuk Pahang, sama juga di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi ada Ma'had Tahfiz di Pulau Langkawi, Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Kemudian di Kuala Terengganu, insya-Allah kita sedang dah ada Ma'had Tahfiz di Kuala Terengganu, dan juga di Kelantan. Di Kelantan pun sama juga. Kita ada sekolah Ma'had Tahfiz Al-Azhari di Kampung Pangkal Cuit, Macang, Kelantan itu. Kita jalan masuk ke Temangan. Tuan-tuan bolehlah bank-inkan, insya-Allah. Bila tuan-tuan bank-in, tuan-tuan terus maklumkan pada talian 013 906 1204. Saya sendiri macam di Shah Alam ni, saya gerakkan sahabat-sahabat daripada jemaah Parti Islam Malaysia PAS yang telah turun ke depan, turun untuk bawa barang-barang ini. Kemudian alhamdulillah saya telah cari sahabat-sahabat yang susah-susah yang memerlukan bantuan ini di kalangan sahabat-sahabat Parti Islam Malaysia PAS ini, melalui jemaah Islam ini. InsyaAllah saya gunakan platform ini. Saya selaku YDP PAS kawasan Shah Alam ini, saya sendirinya mengharapkan supaya
mereka-mereka yang berada dalam keadaan kesusahan di Shah Alam ini, bolehlah untuk bagi tahu pada kami. Saya susah ustaz, saya nak bantuan sikit, bagi maklumat sikit, insya-Allah petugas-petugas akan hantar barang-barang tersebut ke rumah kalian. Walaupun saya tak sempat datang di kalangan sahabat-sahabat ini, tapi sahabat-sahabat bolehlah bagi tahu maklumat. Hubungi talian yang telah kami maksudkan ini, ataupun tuan-tuan boleh berhubung direct di talian 013 906 1204 ini sendiri. Ini insya-Allah talian ini akan jawab bagi pihak tuan-tuan ini sendiri. Di samping yang sahabat-sahabat dia sebut, saya masih lagi menyebut tentang mengenai dana untuk sekolah saya sendiri ni, itu susu kambing dan juga kurma ajwa. Di antara produk yang sedang saya sebut kita jual secara online. Tuan-tuan boleh berhubung dengan Matan Biz terus di talian 019 258 2293. Kalian bolehlah berhubung direct, insya-Allah 019 258 2293 ini. Yang ni untuk jualan dalam biasanya sahabat-sahabat dia akan beli dua serentak. Dia akan guna serentak. Pagi-pagi saya biasa minum susu kambing dan saya makan kurma ajwah ni. Setiap pagi Rasulullah pesan dah pada kita, siapa-siapa yang mentasabbaha sab'an tamaratin ajwah, siapa-siapa yang pagi-pagi dia makan 7 biji kurma ajwah, lam yadurru dzalikal yaum samun wala sihrun. Maka hari tersebut tidak akan kena pada diri dia samun wala sihrun, racun dan juga sihir. Racun ni termasuklah dengan COVID-19, termasuklah dengan yang ada ni. Yang ni dengan kita dapatkan produk ni daripada Madinatul Munawwarah. Kemudian dalam masa yang sama susu kambing kita kacau minum, kemudian dalam bentuk panah begitu, kemudian makan kurma ajwah ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan untuk diri kita semualah. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, marilah penuhi masa kalian pada malam-malam hari ataupun pada siang-siang hari dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa serta wirid-wirid yang telah disebarkan di kalangan kita. Saya sendiri, saya minta di kalangan sahabat-sahabat yang tulis wirid-wirid dan doa-doa yang ada tersebut, kita baca tiap-tiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi diri kita, keluarga kita daripada ancaman-ancaman musuh yang sentiasa nak cari kelemahan diri kita. Waktu mana kita lemah, waktu itulah diserang. COVID-19 ni pun sama. Bila kita lemah aja, dia akan datang. Dia akan masuk dalam badan kita. Jadi kita pun protect diri kita, jaga diri kita, jangan bagi peluang untuk mereka tu datang serang pada kita. Antaranya kita diajar jaga kebersihan tangan kita, jaga. Kemudian kita keluar rumah dan sebagainya pakai mask, kita tutup supaya dia boleh tersentuh pada diri kita ni. Kita diberitahu demikian. Dia akan kontak ni cara mudah untuk kena pada seorang. Dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak keselamatan, para doktor dan juga jururawat yang bertungkus lumus. Ada yang terlentang, tertidur, terbaring. Saya tengok gambar-gambar kalian dengan penuh kesayuan. Kita tengok keadaan mereka tersebut dan kita hanya mampu baca doa pada petugas-petugas yang berada di barisan depan pada saat ini. Mudah-mudahan ganjaran-ganjaran yang besar Allah sediakan untuk kalian. Kalian berada di barisan depan dan Allah jadikan semua keadaan yang sebegini akan menambahkan lagi pahala-pahala yang banyak dalam kehidupan kalian itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak pada para doktor dan juga para nurse, para jururawat dan juga yang disebut dengan pasukan keselamatan, manakala bomber dan juga APM dan sebagainya. Semua tersebut di kalangan mereka yang bertugas, termasuk tentera yang turun di medan ke lapangan ini. Jadi kita harap supaya semua petugas-petugas, sama ada petugas yang didendang dan juga tidak didendang, termasuk penghantar-penghantar makanan, kalian semua berada dalam keadaan kerahmatan Allah, dan kita doa kebaikan berterusan untuk mereka ini semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, negara kami dilanda dengan ujian yang sebegini ya Allah. Ujian COVID-19 ini ya Allah. Demikianlah seluruh negara-negara di dunia ini sedang diuji dengan ujian-ujian yang sebegini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah,
agar kamu menyingkap segala ujian ini ya Allah. Kamu tabahkanlah para doktor, para jurawat, para pasukan keselamatan, sama ada polis dan juga tentera, serta pengedar makanan itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, rahmatilah perjalanan hidup mereka ini ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka ya Allah. Sabatkanlah mereka di atas jalan agama kamu ya Allah. Ya Allah, pada mereka yang sedang menghadapi penyakit yang berpanjangan ini ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, agar ditabahkan jiwa mereka ya Allah, dihapuskan dosa mereka ya Allah, dijadikanlah mereka di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu jadikanlah kebaikan-kebaikan yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah, penghalang daripada kami daripada diazab di dalam kubur nanti ya Allah, penghalang daripada kami dihumban ke dalam api neraka kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba